mengembangkan PLC yang berkaitan dengan DM dan KAI. Rasanya mereka akan ini adalah urusan daripada buku. Okay. Jadi untuk tidak membuang masa, saya serahkan Cik Masuk. Tetap sabar, jangan masuk bercakap. Saya serahkan Majid Masuk. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha Puan Guru Besar Puan Jamila binti Nain, Cikgu Nur Fardiana, Cikgu Mak Saleh, dan rakan-rakan guru bahasa Melayu dan juga bahasa Inggris. Sebenarnya apabila saya pergi kursus, saya tak bayangkan saya kena bentangkan. Jadi agak gemetar ya, sakit perut macam-macam. Baik. Jadi PBD ini ialah pentaksiran bilik darjah. Sebenarnya dah lama dulu dipanggil pentaksiran sekolah, dan bermula pada tahun 2016, mula tahun 1, dan sekarang rasanya pada semua pelajar. Baik, saya sebenarnya kursus tu terlalu panjang dan berbelit-belit, jadi saya ringkaskan di sinilah ya. Terus kepada apa yang kita perlu buat. Jadi pentaksiran berterusan. Maksudnya PBD adalah pentaksiran. Kalau selama ini kita menggunakan kaedah peperiksaan setengah tahun, akhir tahun ada ujian bulanan lagi. Jadi sekarang PBD bermaksud pentaksiran yang berterusan dalam proses PDP. Bukan tu maknanya ada instrumen. Dah tahu dah pandai gunakan perkataan instrumen Baik, saya terus pergi ke yang kedua. Kaedah pentaksiran ada 3. Nanti saya yang untuk bahasa Melayu saya ada betul step, tapi nanti kalau saya bagi nanti tak tengok saya pula, dia tengok buku je. Baik, ini ada 12 slide ya. Pentaksiran itu ada 3 cara. Yang pertama ialah lisan, bertulis dan juga pemerhatian. Agak-agak pemerhatian tu tengok aja ke? Tak, ada nanti ya. Seterusnya berdasarkan objektif pembelajaran yang selaras dengan apa ni 3 ni ya. Standard, lupa pula, standard kandungan, standard pembelajaran dan juga standard prestasi. SK, SP, SPI. Ini cikgu semua dah tahu lah ni. Kalau tak tahu, tak tahu. Baik, standard prestasi tu yang tahap 6 tu kan cikgu? Baik, standard apa ni? Objektif kita dalam buku rekod tu maksudnya ikut standard pembelajaran tu lah. Jangan lari pula. Katakanlah sini murid pandai membuat ulasan. Objektif buat ayat, apa ni, buat lain pula, buat karangan. Tentulah dah berbeza ya. Jadi kena ada seiringan. Ini tadi ya, kaedah lisan, bertulis dan juga pemerhatian. Baik, kita lihat atau terang ya. Sebab saya screenshot dari ceramah cikgu, siapa nama tadi? Kejap. Ada cikgu lain. Cikgu Lina nama dia. Cikgu Lina Tantisti. Tak tahu lah Lina mana. Lina Google lah ni. Jadi ada 3 tadi, lisan, tulisan dan juga pemerhatian. Ini yang lisan ni ada beberapa cara yang kecil tu ni.
Lisan tu boleh didapati daripada soal jawab dengan murid. Mata pun tak mau nampak dah rabu ni. Maklum balas daripada murid ya. Saya tengok sana pun tak nampak. Saya ni rambut jauh tapi degil. Macam mana? Tolong jadi Kalau jadi tak jadi assistant. Kau ni apa peran? Tu bawah tu pada cawan. Ni pada cawan. Oh, patutlah. Tapi tetap kamu Yang ketiga melalui komen guru. Dan seterusnya adalah deklamasi, sajak puisi dan juga baca pantun, bacaan puan, syarahan, apa tu, perbahasan, bercerita, drama, ya, hafal, macam nyanyian dan juga pembentangan hasil daripada perbincangan dalam kumpulan. Itu yang lisan Okey, ada soalan? Jangan soal lah. Soal saya tak boleh jawab. Itu ya, lisan Saya dah hantar, nanti saya hantar kat sekolah. Ini yang bertulis. Ujian bertulis. Bukan ujian, maksudnya sebenarnya ujian ni ada dua sumatif dan formatif. Yang sumatif tu yang ada macam habis dalam satu tema ataupun tempoh. Kalau dulu dia ujian bulanan kan. Tapi kalau formatif ni yang hari-hari. Yang hari-hari tu kita soal mudah tu. Baik. Dalam ujian bertulis kita lihat yang pertama ialah kuis. Ini bukan kuis lisan, kuis bertulis. Mungkin pakai whiteboard ke ataupun kertas. Ujian bertulis, lembaran kerja, soalan latihan, bentuk jadual carta, peta graf, peta buih dan sebagainya, analisis, statistik jadual graf, refleksi kendiri. Dia ada refleksi kendiri, karangan, laporan bertulis, membina slide, grafik. Ini yang berkaitan dengan tiang gitu Tiang bentuk-bentuk bertulis. Tak apa, nanti saya kongsi dalam Telegram sekolah pun saya akan bagi. Yang tapi tu memang tak dapat sebab tu video orang saya screenshot. Baik, ini adalah kaedah pemerhatian, di mana ada senarai semak, anekdot. Benda-benda ni ada dalam pentaksiran PPD yang saya kongsi tadi Saya dah kongsi belum? Dalam besar tu pun ada. Catatan murid ni nanti dalam buku tu pun ada, buku tu dah saya bagi. Okey, saya bagilah sekarang. Tak apa. Tapi cikgu bahasa Melayu je lah. Yang dalam ni ada dalam ni banyak lagi nampak jelas. Masih tak cukup. Jadi kalau anekdot ada di belakang, bahagian belakang rekod berterusan. Apa benda ni cari sendirilah. Dalam apa tu PPD tu Okey, saya dalam grup bahasa Melayu tu saya dah bagikan PPD, buku PPD yang berapa buku surat tu. Gambar aktiviti, rakaman video, sikap dan saksian murid, kepimpinan, kualiti hasil kerja produk, kreativiti, inovatif dan lain-lain. Itu yang pemerhatian. Saya bayangkan tadi perhati budak nakal. Dua itu yang satu tu. Yang satu tu sebenarnya dia kalau jawab lambat saya bagi satu, rupanya tak boleh. Soalan kuis saya tak nak jawab. Karangan ada 3 je, itu pun tak siap.
sekarang saya insap sikit lah. Punya kita kena ada namanya pertimbangan profesional. Jangan main emosi. Budak nakal makan sikit tak boleh. Baik, cara membuat pertimbangan profesional. Ini dia pertimbangan profesional. Ini tak nanti jadi pertimbangan emosional tak boleh ya. Yang pertama berdasarkan pengetahuan. Tahulah kita ada pengetahuan. Yang kedua tanggungjawab profesional. Guru bertanggungjawab melaksanakan pentaksiran dengan cekap, adil dan telus. Jangan ini anak saudaraku tak empat. Tak boleh. Budak ni selalu tolong saya kat buku. Tapi itu nilai kuning ya. Yang ketiga, guru membuat pertimbangan berdasarkan hasil kerja, keupayaan, tingkah laku, kelebihan, kekurangan pada murid dan prestasi mereka. Kalau tengokkan dalam apa tu video tu dia kata minimum 3. Tak boleh dah bagi 1 dengan 2 kejam. Pengalaman guru. Ni macam dalam benci ni kalau tak ada pengalaman tak patutlah ya. Guru menggunakan pengalaman mengajar dan pengalaman dengan murid. Saya tahu cikgu semua dah. Tengok murid pun dah tahu ya makanya apa. Tak boleh. Apa maksud pengalaman murid? Pengalaman guru ni? Oh, pengalaman mengajar. Pentaksiran minit darjah ni yang formatif dengan sumatif ni. Formatif nanti cikgu Khairul dah tinggal sikit ya. Formatif ialah pentaksir perkembangan untuk pembelajaran berterusan dalam PDP tu. Maknanya kita ni dah tak boleh lepas belajar je tak boleh tinggal. Nanti ada kita sudah saya bawa catatan dalam buku. Betul tak Cikgu Noria? Catat. Cikgu Khairul dah siap dengan borang dia. Bahasa Melayu sebenarnya saya belum. Tapi kita boleh taksirkan sendiri ya. Boleh taksirkan sendiri. Itu formatif ya, berterusan setiap hari. Sumatif ni yang mentaksir perkembangan tentang pembelajaran pada akhir sesuatu tempoh. Sebulan ke, seminggu ke. Kalau dulu ujian bulanan lah. Tajuk dalam bidang pembelajaran ada macam ujian. Kita boleh sebut ujian sekarang. Saya cakap. Taksiran Saya tadi sebut macam. So, ini sama lah ya, tak payah saya uraikan. Sebenarnya ini proses PBD tu ada dalam buku tu rasanya. Baik, aspek yang ditaksir. Ini yang tak nampak tadi ya. Kemahiran berfikir dia, berbahasa, mengira, belajar, bersosial, manipulatif, amali. Apa benda tu? Kinestetik, kreatif, kesihatan, kecergasan, amalan, ilmu dan sikap. Baik, instrumen pentaksiran sebagai contohnya di sini ada 6 Senarai semak dalam photostat saya ada bagi yang dalam apa ni? Kejap. Saya dah bagi belum ya? Ya cikgu pasti kan. Apa tu? Tanya saya. Ini. Jangan. Ada contoh dalam tu lah, dalam buku tu. Saya kalau boleh jawab saya jawab lah. Senarai semak, okey. Lembaran kerja skala kadar. Bukan 1 sampai 6 tu. Berapa 1 sampai 6. Posisi 1 sampai 2. Penguasaan. Okey. Ada contoh dalam itu tadi yang belakang tu senarai semak, lembaran kerja, skala kadar, soal selidik, rekod berterusan, ujian lisan dan bertulis. Baik. Nanti kejap. Baik, cara merekod. Membuat pernyataan. Dalam catatan tadi ada macam contohnya macam anekdot tadi Mana dalam buku rekod kita pun kena tulis lah sedikit
catatan. Menanda dengan simbol dan markah tahap penguasaan yang biasa tu mana catatan tu bergantung kepada kita. Sebab pelaporan setahun berapa kali agak? Betul, 2 kali setahun 2 kali, betul kan? Tak sadar. Tapi yang itu namanya pelaporan, yang perekodan ni hari-hari. Ini mana merekod ni. Dan yang rekod tu mana kita yang simpan. Kalau ada siapa-siapa datang kita boleh tunjukkan. Dah habis. Baik. Jadi saya nak tutup ni dengan buku ni dululah. Kita buka satu-satu saja Buku syarat 7 itu konsep PBD, PBD iaitu pentaksiran bilik darjah. Pemantik semantik saya dah beritahu tadi. Objektifnya itu baca. Boleh soalan tak? Tapi nanti balik tak baca pula ni. Boleh soalan? Kalau boleh jawab saya jawab. Saya nak tanya lah berkenaan menanda dengan simbol ni kan Bagi menanda dengan simbol ni kan adakah kita menanda satu right besar, lepas tu kita chop simbol, ataupun macam ni satu kita buat penandaan secara terperinci lah? Satu-satu. Ini saya yang tadi saya soal rasa susah. Tak habis lagi mengkaji. Jadi ada contoh ni kan dia ada simbol bawahnya tu kan emoji suka, baik. Ada simbol dia. Adakah kan kita chop, lepas tu kita tanda satu right besar, itu sudah memadai, ataupun kata orang tu menanda pada yang budak tu, setiap yang budak tu dengan terperinci? Ya. Saya rasa ialah boleh membandingkan Setiap yang baik dengan yang pada sekarang ni kan ada kan di kalangan guru-guru yang menanda besar. Tanda besar, right besar tu tak payah. Saya rasa tanda simbol tu ikut kesesuaian latihan. Contohnya latihan bertulis, yang lagi writing tu tulis nombor, sekol, yang menyalin tulis sekol lah. Yang ejaan, yang kalau jauh media perkataan yang diberikan jadi standard. Jadi simbol okey, nak tunjukkan benda cantik, emas dan sebagainya. Tapi yang pada detail contohnya tambah lain, angka lain, dia ikut type of soalan dia. Yang simbol tu saya rasa ikut soalan. Okey, macam mana? Maknanya atas kita lah. Okey, cikgu, saya nak tanya lebih lanjut. Boleh terangkan kat saya tak PB1 hingga PB2 tu cara ringkasnya dia punya peraturan ataupun penguasaannya. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Cikgu Lina Jamal yang banyak membimbing dalam YouTube tu. Dia punya alat bantuan cukup baik, dan juga seorang lagi YouTuber yang saya tak ingat namanya. Ini gambar-gambar semasa khusus pada hari Selasa 27 hari bulan Oktober 2020. Reading lah, tapi saya rasa ini antara poin-poin utama yang diringkaskan secara mudah yang kita pernah faham. Okey, jadi bila kita lakukan PBD, perkara yang paling penting kita kenal pasti kelemahan murid-murid kita. Jadi sebab penilaian itu kita lakukan secara berterusan. Jadi bila penilaian itu berlaku secara berterusan, kita mesti nilai murni itu makin kurang dan sebagainya. Penekanan pada 4M, membaca, menulis, mengira dan menaksul. Dan inilah nak menghasilkan PBD yang bagus, ini yang maha penting. Pembelajaran itu mesti sangat-sangat menyeronokkan. Cik Maksum pun dah already mention beberapa aktiviti yang kita boleh selit dan guna pakai dalam pembelajaran supaya dia nampak dan memberi impact yang cukup maksimal kepada pelajar-pelajar kita. Mesti membentuk karakter murid-murid. Karakter murid-murid ni maksudnya secara overall lah, dia mesti lebih
responsif dan partis bukan untuk perbandingan. Itu dah dicakap dah ditulis dan diwar-warkan bila kita buat PPT ni, bukan untuk perbandingan, tapi masalah yang kita ada sekarang memang akan always jadi perbandingan. Sebab itu sekolah kita kena masuk list lah, kan? Sebab dah dibuat perbandingan lah, pencapaian kita tak betul kan? Tapi kita boleh argue kat point ni bukan untuk perbandingan, tapi at the end of the day PPT kita skill nak buat perbandingan. Dan bila kita nampak tadi pelajar kita yang mana lemah dan sebagaimana tu, untuk capai TP yang kita nak tu, tindakan susulan yang kita perlu rancang. Okey, objektif PPT ni dia bahagikan pada dua lah, kepada guru. Kita boleh tengok secara ringkas kita go through je slide ni. Okey, sama je, dia tekankan semua kupasan ringkasan daripada buku ni. Dan objektif kita bila kita lihat kepada murid tu, okey, akhir sekali tingkat pencapaian 9 ciri utama PBD. Ini pun saya rasa kita baca notes dia lah sebab sama je. Think, pair, share, perlu bagi definasi. Ni murid berfikir sendiri dalam jangka masa tertentu dan berkongsi dengan pasangan. Senang cakap pair work lah. Okay? Gallery walk, stay stray, round table, hot seat. Ada benda yang you nak tanya? Tak ada? Stay stray. Stay stray tu dia macam kaedah pembentangan dalam kumpulan kecil. Okay? Reading lah. Tapi saya rasa ini antara poin-poin utama yang diringkaskan secara mudah yang kita pernah faham. Okey, jadi bila kita lakukan PBD, perkara yang paling penting kita kenal pasti kelemahan murid-murid kita. Jadi sebab penilaian itu kita lakukan secara berterusan. Jadi bila penilaian itu berlaku secara berterusan, kita mesti kelemahan tersebut. Yang ketiga, ini yang untuk terutama macam untuk pergi ke basic lah. Jadi penekanan kepada nilai murni itu makin kurang dan sebagainya. Penekanan pada 4M, membaca, menulis, mengira dan menakul. Dan inilah nak menghasilkan PBD yang bagus, ini yang maha penting. Pembelajaran itu mesti sangat-sangat menyeronokkan. Maksud pun dah already mention beberapa aktiviti yang kita boleh selit dan guna pakai dalam pembelajaran supaya dia nampak dan memberi impact yang cukup maksimal kepada pelajar-pelajar kita. Mesti membentuk karakter murid-murid. Karakter murid-murid ni maksudnya secara overall lah katnya, dia mesti lebih responsif dan partis. Bukan untuk perbandingan. Itu dah dicakap dah ditulis dan diwar-warkan bila kita buat PPT ni, bukan untuk perbandingan, tapi masalah yang kita ada sekarang memang akan always jadi perbandingan. Sebab itu sekolah kita kena masuk list lah, kan? Sebab dah dibuat perbandingan lah, pencapaian kita tak betul kan? Tapi kita boleh argue kat point ni bukan untuk perbandingan, tapi at the end of the day PPT kita skill nak buat perbandingan. Dan bila kita nampak tadi pelajar kita yang mana lemah dan sebagaimana tu, untuk capai TP yang kita nak tu, tindakan susulan yang kita perlu rancang. Okey, objektif PPT ni dia bahagikan pada dua lah, kepada guru. Kita boleh tengok secara ringkas kita go through je slide ni. Okey, sama je, dia tekankan semua kupasan ringkasan daripada buku ni. Dan objektif kita bila kita lihat kepada murid tu, okey, akhir sekali tingkat pencapaian 9 ciri utama PBD. Ini pun saya rasa kita baca notes dia lah sebab sama je. Think, pair, share, perlu bagi definasi. Ni murid berfikir sendiri dalam jangka masa tertentu dan berkongsi dengan pasangan. Senang cakap pair work lah. Okay? Gallery walk,
stay straight, round table, hot seat. Ada benda yang you nak tanya? Tak ada? Stay straight. Stay straight tu dia macam kaedah pembentangan dalam kumpulan kecil. Okay.